pernah terdengar jugalah satu kes ni. Suami tu bila dia check rupanya dia ada azoospermia. Maksudnya zero sperm kan. Dia pernah terkena jangkitan mumps lah. So mumps kan dia menyebabkan testis tu rosak kan, jadi tak boleh nak produce sperm. So kalau kes macam ni, bila lelaki tu tak ada sperm, so ikutkan tak akan berlakulah persenyawaan. Kan? Jadi saya fikirlah kan, kalau let's say lah kalau isteri tu yang mandul, biasanya lelaki dia ada option untuk kahwin lain. Tapi kalau macam kes macam ni, selamat suami tu yang tak ada sperm, tapi isteri tu tak dia nak kahwin lain. So pernah ke Dr. Saleha encounter kes macam ni? Apa pendapat Dr. Saleha? Memang betul. Kita kalau macam dalam setahun tu kita bolehlah dapat quite a number, macam maybe around 10, 15 suami yang tak ada sperma ataupun azoospermia macam tu. So selalunya rawatan dia terhad bergantung dengan sebab berlakunya azoospermia. Adakah sebab dia saluran tersumbat contohnya. Sperma dia ada tapi semua dekat testis. Tak boleh nak keluar kan, tersumbat laluan. Ataupun disebabkan macam penjangkitan mumps di mana kilang yang menghasilkan sperma tu tidak berfungsi dengan baik, maka tak ada sperma dihasilkan. So kalau itulah yang situasinya, itu yang di mana suami tu tidak boleh menghasilkan zuriat sebab tiada sperma dia terhasil ya. So kebanyakan couple mereka alhamdulillah accept situasi macam ni, tapi macam tadi kata adakah ia orang kata letak stres dalam perkahwinan, semestinya, tetapi kebanyakannya diorang akan ikhtiar cara lain. Contohnya mungkin diorang akan bahagia suami dan isteri pergi holiday naik kereta sport dua kerusi je kat depan, tak payah ada kerusi belakang. So dan pergi holiday macam tu, or mungkin mereka ambil anak angkat. Situasi macam tu jaranglah yang saya nampak, saya pun tak pasti yang mereka berpisah kerana suami tiada sperma. Jarang. Okey, so alhamdulillah. Orang perempuan lain sikit kan. Dia punya sayang tu je. Okey. Okey. Macam Dr. Saleha sebut tadi 10 ke 15 Ya. Dalam couple yang kita tengok, so mungkin dalam sebulan tu ada satu ataupun ada dua couple yang datang, kita check air mani, tiada sperma dalam air mani, dan kita akan bincang sama ada nak teruskan, kita buat ujian darah, tengok hormon lelaki and then lepas tu kita mungkin akan bincang ke arah ambil sampel daripada testis, tengok sama ada sperma ada tak kat situ. Dan itu yang kita buatlah. Bercakap mengenai test kita panggil screening, fertility screening kan, test kesuburan ni. Saya ada baca juga ada beberapa negara macam Australia, dia mewajibkan buat screening fertility sebelum berkahwin. Sebelum nak cakap I do, kena cakap dulu I am fertile. So pada saya lah benda ni macam agak rasional lah juga, because bila kita dah check awal-awal, dia macam bagi macam peace of mind lah, and at least diorang boleh ambil early intervention kan. So how about in Malaysia, rasanya kita tak ada kan wajibkan? So far kita tak ada, tapi lebih kepada yang sebelum berkahwin kita ada kursus perkahwinan kan. So kebanyakan couple diorang akan check HIV. Ada setengah negeri buat check thalassemia, sebab thalassemia tu penyakit keturunan ya. Bakal suami dan isteri kadang-kadang diorang akan buat, tapi tak semua negeri mewajibkan. So mungkin kita boleh extend towards screening untuk fertility, tapi isunya ialah macam mana kita nak respon dengan keputusan yang dapat tu. Contohnya lah kalau kita dah bertunang kan, kita tengok sejauh mana, sebab isunya ialah fertility ni in the end ianya perlu macam it takes two. Dia kena tengok sperma bila dah berumah tangga tu sama ada tak kesukaran untuk mengandung. Kadang-kadang kita rasa bilangan, kita boleh buat ujian darah, kita boleh buat ujian scan, kata okey bilangan telur tu kurang ya, tapi bila berumah tangga boleh je pregnant sebab dia hanya perlukan satu telur dengan seekor sperma berjumpa. Begitu juga dengan sperma. Okey, kadang-kadang kita tengok suboptimal, tapi sebab sperma tu dihasilkan setiap hari, kadang-kadang dia buat lifestyle changes, dia ambil suplemen, dia boleh improve dan boleh mengandung, tak ada masalah. Tapi sejauh ada juga yang kita buat semuanya normal, tak ada apa-apa issues. Tapi bila setahun, 2 tahun tak jadi apa-apa kan, dia panggil
unexplained subfertility. Ini berapa persen biasanya? So dalam 10%, 10 to 15% of couple semuanya okey. So nak buat macam mana? Semua okey, nak start rawatan boleh, tapi kadang-kadang susah nak kata there must be something yang kita tak sure what's going on. Because dari segi test kesuburan kita pun tak lengkap. Contohnya, kita tak boleh nak test ada tak persenyawaan berlaku. Kita tak boleh ambil darah, sperm berjumpa dengan telur bulan ni, diorang jumpa. Kita tak boleh check tu. Kita tak boleh check diorang membahagi tak, embrio tu membahagi, kat mana diorang berhenti. Kalau macam tu Dr. Saliha, macam Dr. Saliha cakap tadi kan, kita tak boleh nak check ada ke berlaku persenyawaan tu. Itu maksudnya atas faktor waktu diorang nak melakukan hubungan seks tu, sekiranya berlaku pada waktu, kena subuh. pastikan waktu subuh lah kan. Waktu subuh, kita kata ni waktu subuh, bersama, ada telur yang besar, lepas tu tak menjadi. So kita nak tahu kat mana, step mana yang tak menjadilah. Contohnya tak bersenyawa, tak membahagi jadi embrio, tak menempel. So kita tak boleh nak test ujian darah, persenyawaan berlaku bulan ni. Ataupun embrio tu membahagi sampai day 3 sahaja contohnya. Kita tak boleh test tu. Setiap step yang berlaku kita tak boleh test. Sampailah bila dah tempel, dah keluarkan hormon pregnancy, baru kita boleh detect. Macam 10 ataupun 14 hari selepas ovulasi berlaku, baru kita boleh check. So banyak step yang kita tak boleh tahu. Yang di situlah yang IVF tu ada extra benefit, di mana kita nampak sperma tu, kita cocok terus ke dalam telur tu yang dipanggil ICSI. And then kita masuk dalam incubator yang ada CCTV. Dia tengok pembahagian embrio tu, ternampaklah dia bersenyawa, dia membahagi. Dapat tengok kita nampak step tu, kat mana dia berhenti, kat mana yang menjadi okey. Tapi last sekali bila kita nak letak balik embrio tu ke dalam rahim, dia menempel ke tak, yang itu yang kita tak tahu. Until 10 days after kita letak embrio tu, baru kita tahu dia menempel ke tak. So masih lagi banyak sebab kenapa embrio tak menempel, kenapa dinding rahim tak menerima embrio tu, kenapa embrio tu tempel sekejap tapi tak membahagi lagi. So banyak perkara yang as if like the more you know, the more that we don't know. The more that we don't know actually. Betul. Okay. So macam Dr. Sarah cakap tadi lah, ya IVF kan macam salah satu selebriti terkenal macam Datuk Siti sendiri, dia rasanya dah 5 kali ke 4 kali kan buat IVF. Tapi dah berjaya lah kan. Yalah, yang penting lah usaha tu kan.